طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam kuliah Tazkiyatun Nafs di Yayasan Ta'lim. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung mukaddimah perbahasan kita tentang mafhum Tazkiyatun Nafs, kelebihan, kepentingannya di sisi Ahli Sunnati wal Jamaah, dan perkara-perkara yang kita akan huraikan dan kita akan bincangkan berdasarkan mukaddimah yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Razak, iaitu asas yang kita akan bincangkan pada masih lagi kita akan membincangkan pada kenyataan Syekh dalam mukaddimah kita ini, iaitu pada halaman yang ke-8, yang ke-9. Ini madar ataupun asas bahasan kita ini masih lagi berkisar pada muqaddimah tentang Tazkiyatun Nafs yang kita sentuh pada kuliah sebelum ini, tentang kepentingan kita mengetahui mustalahat, istilah-istilah dalam setiap cabang ilmu, supaya kita tidak terkeliru dan supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Yang kita katakan hari ini bukanlah perkara yang boleh kita ambil ringan, kerana dia dah sampai pada tahap yang agak kompleks, kerana dia dah merentasi seluruh agama. Bukan sahaja dalam agama kita, bahkan dalam agama-agama lain, dan juga sudah gerakan-gerakan yang menyeru kepada penyelewengan dalam perkara yang berkait dengan Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa ini, sudah pada tahap yang membimbangkan. Dan kalau kita lihat, anda ada kongsikan nota ringkas, nota tambahan yang ini berkenaan dengan ta'rif ataupun mafhum Tazkiyatun Nafs. Itu hanya sebagai tambahan, iaitu beberapa penjelasan ringkas tentang makna Tazkiyatun Nafs. Anda rasa ada, tadi Imran bagi tahu ada di kitab rasanya, di print dah ada. Di dalam 5 muka surat je. Kan, anda pun tulis type semalam tengah duduk dengan anak tu type. Jadi dapat 5 muka surat ni. Memang tak mau panjang sangat, kita bagi ringkas untuk yang penting, untuk topik kita pada pagi ini. Baik, jadi yang Syekh sebutkan dalam kitab kita ini merupakan satu kesalahan bagi orang yang menyangka bahawa hak jiwa itu perlu ditunaikan dengan bersikap keras ke atasnya, tasydid 'alaiha wa irmaniha min huquqiha, dan menghalangnya daripada hak-haknya yang telah Allah fitrahkan, allati fatarallahu subhanahu wa ta'ala an-nufus 'ala al-ihtiyaj ilaiha, yang telah Allah fitrahkan dalam seluruh jiwa. Ini hajat seorang muslim itu kepadanya. Sebagaimana turut menjadi kesilapan bagi mereka yang menyangka bahawa hak-hak jiwanya itu perlu ditunaikan dengan bermudah-mudahan, mengabaikan pengurusannya, membiarkannya tenggelam dalam syahwatnya dan semisalnya. Kemudian yang saya sebutkan tentang jauh sekali Tazkiyatun Nafs itu
dilakukan dengan hal yang sedemikian. Wahayhata an takuna tazkiyatun nafsi bimithli dhalika, bal tazkiyatun nafsi takunu bil masaliki syar'iyyati wa bitawassuti wal i'tidal fala ifrata wala tafrit bal biluzumi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihi alqawim. So dekat sini yang saya tekan kat sini ni sangat penting pada kita semua untuk memberikan penekanan, kerana kita hari ini dalam isu berkait dengan proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ini, kita hari ini berhadapan dengan antaranya apa yang disebut sebagai, sebelum ni kita dengar ada istilah yang sahabat kita sebut dalam kuliah kita sebelum ni tentang New Age Movement, dan banyak lagi istilah sebenarnya yang kita perlu faham juga, selain daripada kita kembali kepada taksil, kembali kepada asas yang ada dalam syariat, iaitu yang kelas kita ini adalah fokus kita adalah untuk kita nak taksil, kita nak mempelajari asas-asas, prinsip-prinsip yang asas yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan dalam masa yang sama, sebagai seorang Muslim, kita juga perlu tahu perkembangan semasa, istilah-istilah yang digunakan dalam proses apa yang disebut sebagai penyucian jiwa dalam konteks gerakan-gerakan yang pelbagai. Sebelum ni kita pernah dengar New Age Movement, tetapi kalau anda perhatikan balik, dia lebih tepat lagi, dia punya gerakan tu sebenarnya dia ada satu lagi istilah yang bila kita faham istilah tu, maknanya dia akan sedikit merungkai apa maksud New Age Movement tu, apa dia punya asas dia. Antaranya apa yang disebut sebagai Theosophical, Theosophy. Istilah yang sekarang digunakan pakai. So apa maksud Theosophy? So ini antara yang kita kena tahu, yang ada kaitan dengan apa yang Syekh sebutkan, iaitu kita tak boleh nak menyucikan jiwa ini dengan selain daripada masalikus syar'iyyah, jalan syariat, selain daripada Islam, selain daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maknanya kalau kita berpaling daripada asas Al-Quran dan Sunnah, seperti yang kita jelaskan muqaddimah yang pada kelas sebelum ini tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah, demikian juga pemahaman sahabat Nabi, itu adalah asas utama penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Tetapi kita hari ini, dalam masyarakat kita hari ini, ada satu istilah yang digunakan sebagai merujuk kepada salah satu proses untuk mendapatkan penyucian jiwa, dengan pelbagai tafsiran dan pelbagai takbir, yakni ibarat yang digunakan. Tapi anda tengok salah satu yang sangat penting yang kita perlu faham adalah istilah yang disebut sebagai Theosophical. Bahkan dia dah ada society di Malaysia ni. Type saja Theosophical Society Malaysia, type saja ada dalam web, dan ada dia punya center dia, kemudian dia ada dia punya program dia, kemudian ada membership, keahlian. Facebook pun ada, boleh check. Baik, so kalau kita check tu, kalau kita buka dekat dia punya web tu, dia akan tulis, dia akan ada dia punya logo, kemudian dia tulis kat situ, there is no religion higher than truth, kan? So sebenarnya Theosophy ni, kalau kita tengok dia memang kat situ dia dah tulis dah movement dia ni. Memang ini betul lah, memang sahih. Movement gerakan ini was founded in 1875. 1875 as the Theosophical Society by Helena Petrovna Blavatsky. 1831 and Henry Steele Olcott, 1832 hingga 1907, together with her teachers, the Mahatmas. Dan Mahatmas ni adi guru ataupun adiwira kan, mahaguru lah, Mahatma, mahaguru, the great teachers, tuan guru lah. Tuan guru.
Dia istilah yang dia orang pakai. Baik, they started the ancient truth for the end of the 19th century and the coming sebelum 20th century. Okay, this word theosophy is derived from two Greek words. Theos, God, Sophia, wisdom, and is therefore God wisdom, divine wisdom, atau dia guna istilah divine wisdom ataupun God wisdom. So di sini kalau kita lihat dalam kajian-kajian tentang ancaman akidah kini, ancaman akidah hari ini, pengkaji-pengkaji akidah mereka meletakkan theosophical ni, grup yang ada istilah teosofi ini, mereka termasuk dalam gerakan Batiniyah hadithah. Apa maksud Batiniyah ni? Anda minta maaf kalau ada yang maksudnya yang dengar istilah-istilah yang apa ni ustaz ni kan, Batiniyah ni apa. Tak apa. Kalau tak faham tu tak apa, kita akan slow down. Kita akan, siapa yang tak faham dia boleh tanya. Anda bukan nak merumitkan, tetapi anda nak bagi kita pendedahan. Benda ni penting. Sebab sebelum anda mengajar tu pun kita dah diberikan briefing dulu. Maknanya kita punya kuliah ni maknanya asas kan. Tetapi anda lihat ya asas, tapi anda percaya kita di sekitar kawasan Sungai Penchala TTDI ni bukanlah orang yang tak tahu langsung tentang perkembangan kan. Bahkan kat sini ada tempat tumpuan. Jadi anda melihat kita kena masuk, kita kena bincangkan juga tentang perkara-perkara yang berkait dengan ancaman-ancaman yang berkait dengan akidah, dan juga apa kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Baik. Jadi gerakan ini, Batiniyah ini, kalau kita tengok dari sudut yang gerakan yang lama, Batiniyah ini, istilah Batiniyah ini merujuk kepada golongan yang mendakwa agama itu ataupun sumber agama itu ada dua bahagian. Satu yang zahir dan satu yang batin. Yakni mereka yang mendakwa agama itu ada zahir dan batin. Apa maksudnya? Maksudnya kalau merujuk kepada aliran ini dalam pecahan dalam yang berlaku dalam sejarah Islam, mereka ini adalah golongan yang mendakwa Al-Quran itu mempunyai makna yang zahir dan batin, dan makna yang batin itu disebut sebagai secret, ya, yakni perkara yang rahsia, perkara yang dirahsiakan, dan ianya bersifat mistik atau disebut sebagai gnosticism. Gnostik, maknanya yang ada elemen-elemen mistik lah. Rahsia kan, maknanya yang rahsia ni ada elemen-elemen mistik. Maknanya gerakan ini, kalau kita tengok balik, mereka menghimpunkan falsafah-falsafah Yunani dalam pemikiran, falsafah Hindu, falsafah Buddha, dan seangkatan dengannya yang kita sebut sebelum ni istilah dari falsafah syarqiyah, falsafah ketimuran, yang menghimpunkan agama kita kata yang syirik lah, yang asalnya adalah syirik, iaitu pagan, yang ada dalamnya praktik-praktik sihir, praktik perbomohan, kahana, witchcraft, dan ilmu hitam yang disebut sebagai black magic dan sebagainya. Apalah istilah yang banyak. Kalau istilah yang kalau kita nak senang juga nak cari dalam carian Google, boleh juga type occult. Occult. Di istilah itu, istilah yang selain daripada teosofi, dia guna juga istilah occult. So, ini semua ini sebenarnya ancaman yang sangat bahaya, khususnya pada generasi hari ini, anak-anak muda kita, dan termasuk juga semua orang Islam. Maknanya kalau kita tengok balik,
Sebab apa mereka ini dinamakan dengan gerakan batiniyah hadithah, gerakan batiniyah baharu. Kalau yang sebut sebelum ni sebut New Age Movement kan, itu salah satu daripada gerakan dia. Sebenarnya dia lagi luas. Maknanya dia merangkumi dalam setiap aspek kehidupan. So termasuklah dalam proses penyucian jiwa. So dia ada dalam martial arts, dia ada dalam senaman, dia ada dalam way of life, dalam kehidupan. Dalam setiap cabang kehidupan tu dia masuk. Maksudnya mereka menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang boleh diterima. Sebab tu kalau kita tengok yang dalam society yang theosophical tu, dia sebut jelas kan, dia punya logo dia tu jelas menunjukkan mereka ini berpegang dengan pemahaman wahdatul adyan, kesatuan agama, pluralisme. Maknanya semua agama adalah betul. Kemudian mereka juga berpegang dengan, itulah kalau kita tengok dia punya tutup, there is no religion higher than truth. So bagi mereka, agama itu adalah truth itu sendiri. Dia panggil al-haqqul mutlaqah, absolute truth. Yang bagi mereka adalah apa? Yang ada pada setiap agama. Maknanya kita tak boleh kata agama Islam tu sahaja yang betul. Nampak? Ini bahaya dia. Kita tak boleh kata semua agama tu sesat. Jangan kata macam tu. Sebab tu nak sebut kafir pun tak boleh. Nak sebut kafir pun sensitif. Bukan kita tuduh orang kafir pun, kita nak sebut kafir dia pun. Kemudian mereka juga berpegang dengan, dari sudut akidahnya, mereka juga berpegang dengan Neoplatonism, Aflatun, iaitu yang ada juga masuk dalam sebahagian umat Islam, seperti Ibn Sina Al-Farabi, apa yang disebut sebagai teori faid, emanasi, yakni Tuhan itu mereka tafsirkan dengan limpahan. Yakni Allah itu tidak ada sifat. Tidak ada sifat. Dia hanyalah apa? Kebenaran yang mutlak. Dan dia disamakan dengan limpahan. Limpahan cahaya, limpahan spirit, limpahan apa lagi? Kuasa, macam ilmu taqah, macam apa, ilmu tentang dia panggil apa, energi kan, taqah, yang cakra apa semua tu kan. Itu semua tu lah. Maknanya dia bukan bermula daripada zero tau. Dia ada asas daripada falsafah Yunani, dicampur adukkan pula dengan falsafah Hindu, kemudian falsafah ketimuran yang sesat. So dia dah jadi macam kita kata satu gerakan yang kita kata di blend semua. Di semua tu di blend. Jadi ini kita kata bahaya dia. Maknanya kalau kita tak berpegang teguh dengan agama yang benar, Islam, dan Islam pula kita kena tengok pula yang berpaksikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, yakni para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in yang kita sebut dalam surah At-Taubah ayat 100 itu asasnya. Maknanya kita akan mudah terpengaruh, ataupun kita akan beranggapan gerakan ini tidak ada salahnya. Sebab asal semua nak akan kepada kebenaran. Apa salahnya? Dia kata apa salahnya kita, maknanya kita anggap maknanya cara ataupun metod yang pelbagai itu asalkan semuanya nakkan kepada kebaikan, asalkan semuanya nakkan kepada kebenaran. Itu apa dia alasan mereka. Jadi ini sangat-sangat bahaya. Lebih bahaya daripada peluru-peluru berpandu Zionis. Tak, serius nak cakap, lebih berbahaya daripada peluru-peluru berpandu Zionis. Sebab dia menyerang akidah umat Islam. Dia menyerang kita kata pegangan anak-anak kita. Kita tak sedar. Bahkan anda boleh katakan gerakan ini sudah masuk ke dalam setiap lapangan hidup kita hari ini yang kita tak sedar.
Contohnya macam ada baru ni ada ulas tentang satu permainan video game. Dan mungkin kita bayar ni kita tak main game kan. Tapi anak-anak muda sekarang ni ada yang sampai tahap yang dia buat income dia daripada gaming. Betul. Dan itu kita tak boleh nafikan, industri permainan video ni adalah salah satu industri yang berkembang pesat. Dan kita tak boleh nak nafikan dia punya peranan di dalam membentuk pemikiran anak-anak muda sekarang. Sebab sekarang ni occult ni ataupun theosophical ni dia dah masuk merentasi di dalam permainan-permainan video. Mungkin sebelum ni kita pernah dengar kan isu satu game mobile, betul PUBG ke apa kan. Budak-budak tahu kan, mungkin ada cucu kita kan kita kan main PUBG mobile ni. Dulu kan ada dalam beberapa tahun lepas yang isu yang ada dalam game tu kan ada macam ada pemain tu dia kena buat something ritual macam buat benda syirik lah, macam sacrifice something kan. Kemudian dia sambung tembak-tembak balik. Padahal nampak macam mainan ni kan, ada budak main tak apa kan. Tetapi sekarang ni lebih kompleks. Maknanya bila anda sendiri buat penelitian, anda tengok balik yang latest kan. Contoh macam permainan video yang hype sekarang ni, yang baru keluar dalam bulan 10, awal bulan 10 hari itu, apa yang dinamakan sebagai Assassin's Creed. Assassin's Creed ni dia dah lama dah, 2007 lagi. So dia satu permainan video. So dalam permainan video tu dia dah sekarang ni dah dulu lagi dia memang dah ada pemikiran yang occult tu. Cuma sekarang ni baru mungkin sebahagian kita mungkin baru tersedar. Dia ada permainan tu dia punya konsep dia adalah open world. Maknanya open world ni maknanya orang yang kalau kita tak biasa dengan istilah gaming ni sekarang semua ni majoritinya tak main game. Tapi mungkin kita tahu anak-anak kita, cucu-cucu kita balik tu mungkin dia orang main game. So kat sini kita kena hati-hati. Dia konsep dia open world. Kemudian dia ada dia juga dipanggil istilah RPG kan. Dia open world. Kemudian jadi pemain tu dia boleh explore lah kan. Dia boleh explore tempat tu. Dia ada maps dia kan. Dia ada, so maknanya dia buat tu yang latest ni yang Assassin's Creed dia dipanggil Mirage. Fata Morgana kan. So dia buat di Baghdad. So dia buat dia punya map dia tu di Baghdad. So dia orang ni game tu dikembangkan dan dibuat oleh syarikat Ubisoft. Kalau saya pun boleh check kan, Ubisoft ni dia memang dia orang punya syarikat tu memang kaya lah, memang antara yang banyak menghasilkan permainan-permainan video yang berkualiti. So jadi Ubisoft ni dia orang memang buat research, R&D dia orang memang powerful. So dia orang buat research tu dia orang refer pada historian, sejarawan Islam yang anda check dah nama-nama dia orang ni kebanyakannya Syiah, liberal kan. Tetapi dari sudut fakta sejarah tu memang tepat lah. Dari sudut macam architecture, macam binaan kota Baghdad tu memang kalau kita compare dengan apa yang disebut dalam kitab-kitab tarikh, memang nampaklah dia orang punya usaha tu. Nampak real lah kan, kita kata nampak real. Itu dari sudut dia punya ni lah, dia punya tu. Tetapi yang paling bahayanya bila dia mereka nak normalisasikan occult, apa yang disebut sebagai theosophical, dan dalam permainan tu maknanya pemain tu dia perlu menjadi watak utama dia. Watak utama dia tu nama Basim Ibnu Ishaq jadi dia ni asalnya adalah penyeluk saku di Baghdad di Baghdad. Kemudian dia punya timing dia tu dalam kurun yang ketiga Hijrah. So dalam kurun yang ketiga Hijrah maknanya zaman permulaan
kejatuhan Bani Abbasiyah. Maknanya zaman permulaan, maknanya fasa yang pertama sekali kelemahan kerajaan Bani Abbasiyah, Abbasid, atau disebut Abbasid, Abbasid, Bani Abbasiyah, yakni lepas pada Bani Umayyah kan. Kalau kita belajar sejarah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Lepas Nabi SAW wafat, kemudian Khulafa'ur Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. So dia orang buat yang Bani Abbasiyah ni, game tu dia punya tema dia dibuat di Baghdad dalam kurun yang ketiga, dan ketika itu berlaku kucak-kacir lah dalam pentadbiran. Khalifah itu dikuasai oleh golongan-golongan elit, yang ada secret society. So kat situ dia orang buat create fiction. Dari sudut fiction dia orang bagi nama lain lah. So khalifah ketika itu dikuasai oleh satu golongan yang dinamakan the hidden ones, al-mutasattirin. Yang ni golongan yang kalau kita sekarang ni Freemasonry lah. Okay? Kalau kita selalu dengar Freemason kan. Baik. Jadi dia ni secret society. Missionary kan. Jadi dalam itu kita makruh lah, maknanya bila dah ada naratif yang dia orang bawa tu sebenarnya betul. Memang khulafa Bani Abbasiyah pada era kejatuhan sebelum serangan Mongol, yang Tatar, yang ni pada dalam 600 Hijrah lebih, 600 Hijrah. So yang ni berlaku 300 tahun sebelum. Maknanya dia punya zaman kejatuhan tu dia bermula daripada 300 tahun. Maknanya Bani Abbasiyah. Maknanya kalau kita buat kajian, yang menguasai pemerintahan ketika itu adalah mereka yang dalam kalangan Bani Buwayh dan juga Atrak. Mereka ni golongan Syiah dan juga golongan Batiniyah, yang kita sebut Batiniyah tadi kan. So di sini kita kata dalam permainan video tu memang dia buatlah, dia maknanya kalau siapa yang main permainan tu, dia kena maknanya dia kena jadi watak tu yang dia pergi training dekat Castle Alamut. So Alamut ni memang tempat gerakan Hashashin. Sebab dia punya asas game tu dia tajuk dia Assassin's Creed kan. So Assassin's Creed ni sebenarnya datang daripada, dalam bahasa Arab asalnya dia adalah merujuk kepada satu gerakan batiniyah, Hashashin. Sebab tu kalau sebelum rasanya beberapa minggu sebelum game tu launch, dikeluarkan, dilancarkan, rasanya ana puji, ana tabik tim dakwah di Indonesia. So dia orang dah keluarkan satu video, ada asatizah dia orang keluarkan satu video dokumentari macam ringkas je keluar. So ana perasan dia orang keluarkan awal lagi. So maknanya dia orang dah tahu kan, sebab dia memang famous lah game tu. Dan dalam dokumentari tu tak salah ni Ufit TV ataupun Roja, dua tu lah. So kita kat Malaysia ni agak ketinggalan sikit. Sebab Indonesia ni dia orang besar kan, so dia orang ramai yang boleh buat tu. Jadi alhamdulillah lah maknanya. Tapi itulah kita pun sebenarnya kena kehadapan lah. Maknanya kita pun di Malaysia ni kita kena tahu lah. Sebab benda tu kita kena sama saja ancaman yang berlaku. Baik. Jadi alhamdulillah dah ada dah penjelasan seringkas tu, boleh type Assassin ataupun Assassin dekat YouTube tu. Lebih banyak dah keluar sekarang. Cuma kalau kita nak dengar penjelasan yang Islamik tu kan, dengar ringkas tu, sejarah ringkas tu, memang yang mudah untuk faham tu daripada video yang tim dakwah daripada Indonesia buat, geng-geng Salafi di Indonesia buat. Baik, jadi apa yang anda nak bagi tahu di sini, dalam permainan video tu dia memang ada satu part yang mana watak Basim itu dia asalnya dia daripada seorang pickpocket kan, perompak jalanan ataupun penyeluk saku kan.
terurus, kemudian bapa dia meninggal dunia, macam itulah lebih kurang cerita dia kan. Kemudian dia telah ditangkap kerana satu peristiwa, iaitu dia telah terlibat dalam pembunuhan khalifah. Ketika dia nak curi barang, itu dia punya fiction lah, kat situ dia buat fiction kan. Kemudian dia diburu oleh hurras, yang guard, polis syurtah khalifah. Kemudian dia diselamatkan oleh seorang watak lagi yang nama watak tu Roshan, yakni salah seorang anggota Hidden Ones, Mutasattirin, yakni Secret Society tu, Batiniyah Asyashin. So bila diselamatkan, dia dibawa ke Alamut. So Alamut ni sebenarnya lokasi dia dalam game tu dia tak bagi tahu, dan dia tak ada map dekat Alamut tu. Tapi lokasi sebenarnya di Iran. Alamut ni memang wujud. Dia panggil Alamut Castle. Boleh type juga dekat YouTube ataupun dekat Google, Alamut Castle Hashashin ataupun Assassin. So memang ada kat Iran. Ustaz, boleh tulis tak tentang ejaan? Ejaan dia. Okey. Assassin. Okey, kita nak tulis. Assassin. Betul ke? Double S. Dia ada banyak tau, sebab dia daripada 2007 lagi. So yang 2007 ana waktu tu ana study dekat Nilamburi rasanya. So ana pernah tengok kawan main. So sebab tu ana tahu. So 2007 ni dia punya tema dia dekat Baitul Maqdis. Dia ada azan. Kan. Tapi yang sekarang ni 2023 kan. Lepas tu kemudian ada banyak lah. So dibuat based pada historical event. So target Ubisoft ni, dia punya pembangun. So target dia orang target historical event, peristiwa-peristiwa sejarah. So daripada situ dia orang buat research, kemudian dia orang masukkan elemen-elemen yang permainan tu. So ada explore sebagainya. Dan akhir sekali 2023 dia orang buat yang tajuk Miraj ni di Baghdad. So sebab apa ana tertarik nak huraikan tentang ni, sebab Baghdad ni sebenarnya ibu kota, pusat kita kata civilization. Maknanya, dan dia adalah pusat kita kata antara markas umat Islam. Madinatus Salam. Kan? Madinatu As-Salam nama dia. Diasaskan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nama penuh dia Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Abu Ja'far Al-Mansur. So dalam apa dia? 600 atau 700, lebih kurang dalam 700 Masihi. Kalau kita tengok dari sudut pengasasan Baghdad ni. Baik. Jadi Baghdad ni juga ada kaitan yang sangat rapat dengan penyebaran Islam dan juga ilmu-ilmu Islam, khususnya akidah. Kalau kita sebut tentang Baghdad ni, kita ingat siapa? Saddam Hussein tu dah lewat lah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Baghdad, maknanya yang menjadi tokoh yang melawan kezaliman golongan Mu'tazilah ketika itu. So sebenarnya dia ada kaitan, maknanya start daripada fitnah Mu'tazilah kan. Ini kalau kita nak tengok balik, Imam Ahmad lawan golongan yang kata Al-Quran tu makhluk. So sebenarnya dia ada kaitan. Daripada kadang-kadang kita tak nampak kaitan antara gerakan-gerakan sesat ni dengan gerakan yang awal. Sebenarnya ada sangat banyak kaitan yang kita boleh lihat dari sudut Baghdad ni. Sebab tu lihat isu tentang gerakan Hashashin. Dia disebut dalam bahasa Arab Hashashin. Hashash ni dia sejenis ganja.
So dia orang ni bila kita kata occult kan, dia gerakan batiniah ni, so dia orang memang mengamalkan witchcraft, dan dia orang memang gunakan juga portion-portion yang melibatkan dadah, ganja dan sebagainya. So dia punya center dia orang, markas gerakan ni, asasi ni ataupun hasyashi ni, di apa yang disebut sebagai Alamut. Ni di Iran. Cuba Google kat mana sekarang location dia yang ni. So Alamut ni di Iran. So dia sama ada dua maksud dia. Sama ada dia maksudkan Alamut ni al-maut, kematian, kerana dikatakan siapa yang masuk ke dalam kasel tu, maknanya dia akan masuk ke dalam syurga. Masa seakan-akan dia mati lah, kira dia masuk ke dalam syurga, dan dia akan dapat nikmat syurga. Iran, Northern Iran kan. So ada juga yang kata Alamut ni based pada nama burung helang, ataupun istilah yang dia orang guna pada burung helang yang berterbangan di kawasan castle tu. Sebab itu dia punya Assassin's Creed ni, dia punya watak tu dibuatkan ada burung helang, ataupun burung-burung yang dia jadikan sebagai inilah, macam kita kata maskot dia kan. Maskot dia. So baik, jadi ni gerakan ni, so dalam kita kata dalam kurun yang ketiga hijrah sudah muncul, sudah ada. Dan mereka ini sebenarnya adalah daripada aliran Batiniyah. Lebih spesifik lagi, Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah. So kat sini kita kena explain pula Ismailiyah ni apa. Tapi anda takkan explain kat sini. Kita buat ringkas je. Sekadar kita nak tahu, ambil maklumat. Ini kita jadi syarah tajuk ni pula kan. Baik. Jadi ini anda nak bagi tahu contoh ancaman yang ada dalam permainan video. Ini baru satu, sebenarnya banyak lagi. Tapi satu ni pun, kalau kita tengok impak dia pada orang yang tak tahu apa, sangat bahaya. Sangat bahaya. Kita yang tahu tak apa, kan? Kita yang tahu, ni asasi, ni hasyashin, kita tahu ni gerakan batiniah. Tapi orang yang tak tahu, ataupun orang yang beranggapan ini hanya permainan video, okey, tak apa. So dia kata, dia pun bagilah anak dia main, contoh. Dan dia tak sedar, maknanya sedikit demi sedikit apa yang ada dalam permainan video itu boleh mencorak pemikiran anaknya. Sebab tu anak katakan, gerakan-gerakan batiniah yang baru ini, al-harakah al-batiniyah al-hadithah, masuk ke dalam setiap lapangan hidup kita hari ini yang kita tak sedar. So ini bukan teori konspirasi dah. Ini memang betul-betul. So betul-betul. Kalau dulu kita nak dengar tentang istilah secret society apa semua ni memang susah kan. Sekarang ni dia dah terang-terangan. Kan? Maknanya menuntut kita untuk terus tegar, berpegang teguh dengan Islam yang sahih, Islam yang murni, Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Dan lebih khusus lagi adalah apa yang kita sebutkan tentang kepentingan ilmu akidah dan juga kepentingan pengajian tazkiyatun nafs ini dengan manhaj yang sahih. Itu kalau kita nak tengok balik, ini memang antara contohlah apa dia kita kata permainan video satu contoh. Kita belum, kalau kita nak bincang lagi, mungkin kita boleh buat satu kuliah yang khusus. Tajuk ni saja. Tajuk ni saja kita boleh buat. Tajuk dia Assassin's Creed, tak apa. Mungkin boleh tarik orang-orang muda yang datang. Kita bincang dengan ilmiah, fakta. Tak ada masalah. Mungkin kita boleh buat nanti. Sebab dia tajuk yang sebenarnya boleh buat tesis. Buat tesis.
Tapi itulah kita katakan, benda macam ni dia perlu kepada banyak tau. Dia bukan satu. Sebab tu nak kata kita nak faham, daripada nak faham asasi ni kena faham dulu istilah batiniyah apa, kemudian nak faham Hasyashi ni, kemudian nak faham pula Baghdad, sejarah Baghdad, banyak benda. So dia memerlukan apa yang Tuan Haji sebut sebelum ni, integrated knowledge, ilmu yang ada integrasi. Dia tak boleh dah, kita bukan zaman sekarang ni kita belajar tafsir, kita belajar tafsir saja. Kita belajar akidah saja. Kita belajar akhlak ataupun tazkiyatun nafs saja. So kita tak boleh jangan kita kata jangan kita campurkan dan sebagainya. Tak boleh dah. Sebab sekarang ni gerakan batiniah ni dia campur, dia masuk dengan integrasi. Takkan kita umat Islam hari ni kita masih lagi tak apa, kita belajar ikut silibus biasa je lah, tak perlu integrated. So kalau kita tanya saya aja tajwid je, saya tak boleh bagi komen tentang ni, saya tak tahu. Kan kebanyakan kita macam tu kan. Saya tak tahu akidah ni, kena tanya ustaz yang mengajar akidah. Saya tak tahu sejarah Islam, kena tanya ustaz yang mengajar sejarah. Kemudian tanya ustaz yang mengajar sejarah tu, dia pun tak tahu juga. Kan? Dia pun tak tahu juga. Ataupun bagi fakta yang tak betul, ataupun yang tak penting, ataupun yang berbentuk pseudo. Banyak pseudo sekarang. Maknanya tak ada fakta, ataupun fakta yang kita kena mengarut, yang tak tepat. Itu yang banyak. Yang sekarang ni jadi sampai kita kata dia dah jadi pening dah sebahagian. Kalau kita tengok orang-orang yang terlibat dalam content creator kan sekarang ni, kalau tengok dia orang cakap dengan jelas, dan dia orang kata contoh di TikTok, konten dia sangat-sangat maksudnya teruk. Maknanya orang-orang muda hari ni maknanya di TikTok tu dah macam-macam. Salah faham, benda yang tak betul disebarkan. Dan TikTokers ni ramainya orang muda, anak-anak kita. Jadi sampai ada satu kes tu, seorang YouTuber ni dia buat penjelasan tentang dia macam NGO lah, dia buat bantuan ke Palestin dan sebagainya. Kemudian dia buatlah sikit konten tentang tentang isu semasa lah. So dia buat penjelasan tu dengan bahasa yang mudah lah. So ramailah orang tengok. Kemudian dia ada isu dengan budak-budak TikTok ni. So budak-budak TikTok ni dia orang ambil dia punya konten, kemudian dia orang sebarkan benda yang tak betul. So dia orang buat masalah, dia orang maknanya laga-lagakan dan sebagainya. Dan itu sangat-sangat kita kata, kalau kita tengok pun memang membimbangkan. Maknanya kalau kita tengok balik konten-konten sekarang ni, dengan yang khurafatnya, dengan yang benda yang tak betulnya, sangat banyak. Jadi dekat situ, kalau kita tengok balik, semua ni menuntut kita untuk maknanya tak berada di belakang. Maknanya kita tak mundur ke belakang. Maknanya kita kena tahu. Kita kena tahu, kena ambil tahu tentang sekeliling kita. Lebih-lebih lagi semua apa yang kita lihat dalam sekeliling kita ni dah mudah untuk kita akses. Kan? Kemudian kita tak perasan, kadang-kadang mungkin kita tak follow maklumat itu, tetapi mungkin ada keluarga kita dan sebagainya yang follow maknanya konten-konten yang tak betul dan sebagainya, dan mungkin dia akan memberi kesan impak kepada kehidupan kita. Contoh, ambil contoh yang mudah ni, isu yang baru ni, sebab dah terlampau bebas kan, dah tak ada etika dah penggunaan media sosial tu juga. Isu apa baru ni, seorang rakyat Malaysia kena tangkap dengan kerajaan Arab Saudi sebab dia kritik, dia kerja dekat Arab Saudi. Kemudian dia pergi gunakan akaun Facebook kalau tak salah, atau Twitter, X kan, sekarang panggil X kan, digunakan akaun X itu. Kemudian dia pergi tulis dalam bahasa Melayu, dia pergi kritik Arab Saudi. Dia bekerja di Arab Saudi. Kemudian
geng-geng Pak Arab yang ingat Pak Arab sekarang ni dia orang lagi lah. Kalau kita tengok statistik penggunaan media sosial, Arab Saudi antara yang tertinggi. Malaysia pun sama penggunaan, sebab kita senang, kan? Sebab negara kita ni senang. Maknanya tak ada benda-benda yang kita kata, sebab kita ramai orang, maknanya itu belum lagi yang time-time kerja tu main Facebook curi tulang dan sebagainya, kan? Tapi maksudnya lapang, waktu lapang tu banyak. Jadi menyebabkan kita katakan sampai tak ada etika. Dan akhir sekali Allah Ta'ala alam, katanya ditangkap, ditahan. Sebab sekarang kan kalau kita tulis apa-apa pun dekat X ke, dekat Twitter, sekarang dipanggil X kan, Facebook ke apa, kan dia boleh translate. Google kan boleh translate. So jadi dekat situ Pak Arab ni dia translate apa yang tertulis dalam bahasa Melayu, kemudian dia orang print screen, kemudian dia orang report dekat dia punya majikan kemudian kena. Tak, itu kita nak bagi tahu itu tahap, maknanya itu daripada Malaysia lah. Sebab kita tahu rakyat Malaysia ni memang, netizen Malaysia ni memang powerful, kan? Sampai Israel berkoyak. Maknanya netizen kita ni, maknanya kadang-kadang tu agak inilah. Itu kita kata sebab apa? Sebab tak ada etika. Dan ini juga berkait dengan tazkiyatun nafs, berkait dengan akhlak. Sebab tu kita tengok juga isu-isu yang berkait dengan tazkiyatun nafs ni, kita kena elaborate lagi. Bukan setakat maknanya kita target pada orang yang datang ke masjid surau saja. Bahkan isu tazkiyatun nafs, akhlak, etika, perlu kita kembang luaskan pada penggunaan media sosial. Tak nampak kan? Maknanya anda tak tahu, ada sekarang ni kita tak nampak, ada tak nampak sangat. Dulu mungkin ada tentang program-program maknanya yang dibuat untuk maknanya belajar tentang etika menggunakan media sosial. Sebab sekarang ni orang dah tak educated, kan? Kalau sampai tahap dia dah bekerja di Arab Saudi bahagian, tak salah bahagian apa, bahagian komputer, maknanya profesional lah. Itu pun tak lepas lagi etika. Tak, itu kita nak bagi tahu ini hakikat realiti kita hari ni, kan? Dan benda ni prinsip tentang tazkiyatun nafs bukan semata-mata kita hanya melihat pada orang yang pergi ke masjid, orang yang pergi ke kuliah ilmu, majlis ilmu. Tidak, bahkan kita kena kembang luaskan. Sebab dia Islam, dia termasuk daripada ihsan. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan, engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Allah sentiasa melihatmu. Alam ta'lam anna Allah yara, anna Allah yara, anna Allah yara. Alam ya'lam anna Allah yara. Allah Ta'ala sentiasa melihat. Jadi dekat situ kita tengok cabaran yang kita hadapi sekarang, mana realiti hari ini bukan setakat maknanya di kehidupan yang biasa, tetapi sudah masuk ke maknanya penyelewengan dan sebagainya, kekurangan, semua itu dah masuk merentasi setiap perkara. Dan ini kita katakan kita tak boleh maknanya anggap okey cukup, just kita belajar tu untuk beramal sahaja. Untuk beramal maknanya untuk diri kita sahaja, tanpa kita sedar bahawasanya kadang-kadang bila kita beramal, kita tak sedar amalan-amalan kita itu juga akan dipengaruhi dengan apa yang ada di sekeliling kita. Itu yang penting yang kita perlu tekankan. Baik, jadi itu contoh nak bagi tahu tentang mana tadi teosofikal tadi, kan. So daripada situ maknanya penyelewengan dalam penyucian jiwa. Banyak lagi kalau kita nak sentuh tentang masadir, sumber-sumber mereka. Sumber-sumber maknanya bagaimana mereka ambil cara untuk
melakukan proses apa yang mereka panggil proses penyucian jiwa, yang berdasarkan teknik-teknik yang tertentu, rahsia-rahsia yang tertentu. Semua tu ada banyak dalam apa yang disebut sebagai occult tadi, dan ataupun theosophical tadi. So dia orang akan gunakan nama-nama macam ancient wisdom, and kemudian dia orang gunakan apa lagi dia orang guna banyak lah macam so dia orang tak gunakan istilah apa, istilah yang dia apa kita kata dia orang guna istilah tu banyak. Dalam bahasa Arab pun sebenarnya dah banyak dia orang guna. Sebab anda risau bila mereka gunakan dalam bahasa Arab. Sebab Assassin's Creed ni dia dalam game tu dia pun ada bahasa Arab. Azan pun ada. So dia buat naratif, kemudian penceritaan, kemudian dialog pun dalam bahasa Arab. Dan anda dengar dia punya bahasa Arab dia memang fasih. Digunakan bahasa Arab yang fusha. Bahasa Arab yang maknanya kita dengar tu kita faham. Makna bahasa Arab yang kita kata ada tasyabuh dengan istilah-istilah yang ada dalam agama Islam. Maknanya ada persamaan dalam perkara yang mereka gunakan istilah-istilah tu. Maknanya kalau kita tak faham, mungkin kita terkeliru apa yang mereka maksudkan. So macam mereka namakan, contoh mereka namakan musuh utama the hidden one. Hidden one tadi kita sebut kan, Tasatirin. So musuh utama dalam permainan itu adalah apa yang disebut sebagai Tanzim Al-Qudama. Panggil Tanzim Al-Qudama. Tanzim Al-Qudama maknanya Qudama ni kita kata ancient. So dia orang gunakan istilah Tanzim Qudama merujuk kepada gerakan yang opposite, yang berlawanan dengan mereka. So maknanya kalau dalam naratif dia orang tu mereka jadikan khalifah, maknanya pihak berkuasa, authority, sebagai musuh utama. Kan? So tapi dia orang panggil Tanzim Qudama. Sebab dia orang tak buatlah secara jelas khalifah tu yang sendiri jahat, tapi khalifah tu telah dikuasai oleh apa yang disebut sebagai Tanzim Qudama ni, ancient apa dia sistem ataupun tanzim disebut sebagai apa, gerakan ataupun yang menguasai authority, pihak berkuasa. So kat sini kalau kita tengok, dia sebenarnya dia bukan nak maksud, kalau anda tengok dia punya sebenarnya tujuan dia, Tanzim Qudama ni dia nak, yang kalau kita faham betul-betul, dia bukan nak maksudkan authority tau, authority pihak berkuasa tau, tapi dia nak maksudkan apa? Agama. So dia nak maksudkan lebih spesifik Islam, dan lebih spesifik lagi manhaj salaf, ahli sunnah, kan? dia guna Qudama sebab kita pun guna istilah salaf, kan? So salaf ni golongan yang terdahulu. So dekat situ kalau kita tengok, mereka ni ada macam-macam level gerakan ni, gerakan batiniah ni, dan bahaya yang kita boleh nampak jelas apabila perkara-perkara yang berkait dengan theosophical tadi dinormalisasikan. Contohnya macam penggunaan sihir, witchcraft, kahana, perbomohan, perdukunan, tanjim, elemen-elemen mistik. Dan ini kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya, ya, yang sebelum-sebelumnya asatizah kita bincangkan tentang bahaya apa dia, golongan sufi, golongan ni, itu sebenarnya itulah asas dia, golongan-golongan yang mistik ni.
So ini sekarang ni kalau kita tengok balik, salah satu part dalam game ni dia ada dibuat di Baitul Hikmah. Tahu Baitul Hikmah? House of Wisdom. So Baitul Hikmah ni diasaskan oleh Khalifah awalnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sendiri yang ada idea untuk asaskan Baitul Hikmah. Kemudian ada yang sebahagian pengkaji kata pengasas dia Abu Ja'far Mansur sendiri, ada yang sebut anak dia Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid maknanya selepas daripada cucu Abu Ja'far Mansur, sebab bapa dia Al-Mahdi. Nama gelaran dia Al-Mahdi. Nama dia orang panjang-panjang. Tapi kami mengaji tu kena hafal. Semua yang nama khalifah tu kena hafal. Sekarang ni anda ingat yang awal-awal dia. Macam Abu Ja'far Mansur dah ingat. Tapi yang belakang-belakang tu dah tak ingat dah, pasal kita pun dah okay. Tapi nak bagi tahu, dia buat di Baitul Hikmah tu, dalam permainan video ni dia sebutkan ataupun dia datangkan naratif, watak utama tu dia kena lawan dengan sekolah yang korup. So kita, kalau orang biasa macam orang muda-muda ni, dia memang semangat kan, memang kita pun bengang juga dengan sekolah yang korup ni. Maknanya ilmuwan yang korup, yang jahat kan. Istilah kita ulama su, ulama jahat. So dia main emosi kan, dia main emosi. Jadi watak utama tu dia kena selesaikan beberapa mission. So antaranya mission dia kena assassinate, sebab dia kan secret kan, assassinate scholars yang korup. So antara korup yang dibuat dia contoh korupsi yang dibagi contoh situ adalah penterjemahan buku-buku yang susah, yang dipaksa sebahagian mutarjim, penterjemah untuk menterjemahkan buku-buku yang tak difahami bahasanya. So ada satu watak tu nama dia Zahra, sekolah perempuan. So dia ni dia buat satu konspirasi. Dia arahkan untuk dibakar buku-buku yang ada rival pada buku dia. Dia arahkan untuk bakar di Baitul Hikmah. Kemudian watak utama ni, si Basim ni, dia pun pergilah nak selesaikan kes tu. So dia kena investigate apa. Itu yang menarik tu. Itu yang budak-budak muda suka, sebab dia ada investigation kan. Sebenarnya dia tarik melalui itu. Tapi dia orang tak sedar lah fakta-fakta tu kan. Baik, jadi contoh yang itu tu, yang satu anda ingat, contoh tu apa, Zahra tu, korup sekolah yang dia memaksa Hunain, seorang penterjemah. Sebab kita tahu zaman Bani Abbasiyah ni dia memang dikenali dengan zaman penterjemahan buku-buku dalam bahasa Yunani, Greek ke dalam bahasa Arab, dan buku-buku dalam pelbagai bidang. So dia memang center. So dia memang waktu tu memang orang yang bekerja sebagai penterjemah ni memang kaya. So dia translatekan daripada buku-buku yang bahasa Yunani sebenarnya ke dalam bahasa Arab. So kita kena faham tu kan. Dan anda teringat apa, bila daripada situlah anda ambil idea untuk translate kitab-kitab salaf. Dan kita buat dengan sahabat-sahabat kita, dengan asatizah kita, apa karya PIS tu. So kita usahakan untuk dapat dana untuk student-student daripada Timur Tengah, daripada Madinah, daripada Mesir. So supaya dia orang boleh ada kerja untuk translate. Sebenarnya itu bagus untuk asah skill translation, penterjemahan kan. Jadi anda minta maaf, buku ni anda terjemah lama. Jadi anda tengok tu anda pun malu sekarang. Dah anda cakap ni buku ni anda terjemah tahun bila, 2000 apa. Anda tengok sekarang ni anda macam kalau lah aku tak terjemah macam ni. Kalau lah tak anda minta maaf. Kan? Ini maknanya daripada situ. Daripada anda ambil daripada
sejarah Bani Abbasiyah. So dia inspirasinya. Sebab memang gerakan translation memang sangat luas. So kita waktu tu anda punya apa dia idea time tu sebelum karya PIS ni dah diterbitkan dalam 2014 atau 2013 2014. Waktu tu kita start dengan sahabat-sahabat kita ni dengan biasa je lah kan, dengan apa yang ada. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah alhamdulillah makin berkembang, alhamdulillah. Baik, jadi anda nampak kat situ bila zaman Bani Abbasiyah tu yang ditranslatekan banyak kitab-kitab falsafah. So kita yang dah kemudian ni kita kena banyak translate kitab-kitab salaf. So kita counter. So kita translatekan kitab-kitab akidah salaf. Kita translatekan tulisan-tulisan yang counter balik gerakan-gerakan macam ni. So itu idea lah kan. Dan balik pada kisah tadi, Fasim ni dia selesaikan mission tu. Kemudian ada satu lagi mission yang mana korab scholar ni nama dia Fazil. Nama dia Fazil, dia bagi nama Fazil. So dia ni ada dars, ada kuliah di Baitul Hikmah. Dia ada kuliah khusus di Baitul Hikmah. Tetapi dia ajar benda-benda yang ulama-ulama zaman tu kata kufur. So dalam game tu sendiri dibuat, maknanya ulama-ulama yang tak hadir, yang tak datang ke majlis dia, mereka isytiharkan dia ni heretik, maknanya kufur ataupun bid'ah, sebab dia ajar ancient wisdom. So kat situ kalau siapa yang tengok dia punya naratif tu kan, scholar yang korab ini dia telah ajar benda yang berlawanan dengan mainstream. So mainstream yang ketika itu adalah ahli sunnah. Sebab zaman Baghdad tu, maknanya zaman dia memang sebenarnya Syiah dia claim Bani Abbasiyah tu Syiah. Yang ni kita kena counter. Sebenarnya tak betul. Sebab tu ana sedih bila tengok dalam yang rujukan Ubisoft tu, historian yang dirujuk majoriti Syiah. So anda nampak kat sini mana ahli sunnah, mana historian ahli sunnah. Maknanya tak kita kata apa, sampai ialah nak menyesatkan orang pun dengan, maknanya mereka merujuk kepada orang-orang yang tak betul kan. Jadi dekat situ kalau kita tengok scholar yang dilawan oleh watak utama itu, dia mengajar kepada kononnya dia ada astrolab, dia ada satu alat yang kononnya dia boleh merentasi masa. Dan maknanya time travel kan. Dan dia kononnya dia kata, yang menariknya bila dalam dialog dia tu, dia ada sebut apa? Dia kata nabi-nabi dulu ada sebut tentang makhluk-makhluk yang aneh. Maknanya teknologi nabi-nabi dulu canggih-canggih. So anda terbayang yang dalam watak tu dengan ustaz-ustaz zaman sekarang ni yang duk cerita dekat masyarakat, teknologi zaman Nabi Nuh macam ni, ini dulu dah ada ini. Tetapi tak ada, kita kata unsur-unsur tauhid tu tak ditekankan. Hanya cerita tentang teknologi. So kat situ sebenarnya dia ada kaitan dengan itu, antara medium yang digunakan oleh gerakan Batiniah untuk masuk ke dalam masyarakat. So maknanya dia macam ni, kita kena faham. Batiniah ni dia tak datang secara terus terang. Dia akan step by step. Sebab tu anda takut gerakan Batiniah ni kita tak tahu dah macam mana tahap dia. Yang dulu profesor siapa yang sekarang yang lawan Batiniah ni kat Malaysia ni dah meninggal lah. Allah, apa nama dia? Bukan Kamal Hasan, apa? Yang banyak buku-buku dia tentang Batiniah ni. Allah. Abdul Fattah Harun. Profesor Abdul Fattah Harun.
Profesor Abdul Fattah Harun dia buku-buku dia tentang batiniah ni memang banyak dan tepat penjelasan dia dan sebagainya. Dia dah sebut lama kan. Kalau tengok dalam buku dia tu memang disebut tentang gerakan ni, memang dia sentiasa ambil peluang untuk masuk ke dalam masyarakat ni menggunakan pelbagai cara. Dan antaranya adalah dengan mereka menyebarkan naratif-naratif yang berkenaan dengan sejarah Nabi-Nabi ni. Mereka datangkan dengan berbeza naratif dia tu dengan naratif yang mainstream, ataupun naratif yang sahih lah, kita kata naratif daripada ahli sunnah. Sebab kalau kita belajar kisah Nabi-Nabi kita buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kita buka dalam kitab Tarikh Tabari, kita buka cerita tentang perjuangan Nabi-Nabi ni, apa yang paling penting? Dakwah tauhid, tentang perjuangan agama. Perjuangan maknanya menegakkan kebenaran. So kita tak jumpa maknanya bincang tentang teknologi ini, teknologi itu. Even dalam Quran pun Allah Ta'ala cerita tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, Fir'aun. Ada tak dalam Quran kita jumpa ayat yang Allah agungkan teknologi dia orang, ataupun Allah Ta'ala sebut hebat teknologi dia orang? Tak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang kekufuran dia orang, kesombongan mereka, kesyirikan mereka, dan bagaimana para Nabi dan Rasul berhadapan dengan kesyirikan mereka, kekufuran mereka, penentangan mereka. So itu naratif yang asal. Tetapi kita tengok sekarang ni dia dah tenggelam naratif tu. Kalau cerita Nabi je, dia nak cerita kayu koka. Betul tak? Tongkat Nabi Musa AS daripada ni, saya ada, betul, saya ada jual. Itu sebenarnya. Tuan-tuan perempuan lepas ni, kat belakang tu ada. Itu je rupa-rupanya. Baik awak cakap awal-awal lagi awak nak jual. Tak perlulah kona guna ayat Quran dan sebagainya, betul tak? Bahtera Nabi Nuh kononnya ada jual kayu dia. Kami dapat ni daripada Turki sekian-sekian. Yang dulu artifak palsu tu. Sama juga. Peluh Nabi Muhammad lah, darah bekam Nabi Muhammad dia kata kami simpan ada. Rambut. Dan ini kita kata projek pembodohan. Dan itu juga kalau kita perhalusi, dia ada. Sebab tu bila anda tengok yang game tu, yang sekolah yang nama Fadil tu, Fadil Kamsa nama dia. Fadil Kamsa nama dia. Jadi dia ajarkan benda yang berlawanan dengan mainstream. Kemudian dia rupanya yang arahkan untuk membakar buku-buku, sebahagian buku-buku di Baitul Hikmah. Kemudian Basim tu mission dia kena assassinate Fadil. So nampak dia macam campur tau. Dia macam campur. So maknanya kalau kita tengok balik, Hashashin ni dia adalah pembunuh upahan yang juga digunakan oleh sebahagian pemimpin-pemimpin Islam, macam zaman Salahuddin Al-Ayyubi, untuk counter. Sebab dia orang ni, Hashashin ni dia ada juga yang ambil upah je. Missionary. Dia ambil upah saja. Dia tak kira siapa yang bayar. Kalau bayar mahal, dia buatlah kerja dia. Itu satu konsep yang dia orang, satu konsep yang gerakan Hashashin ni ada satu lagi lah, bukan semua yang betul-betul berpegang dengan akidah Hashashin. Macam kita dengar baru-baru ni yang seorang tentera upahan daripada mana? Sepanyol ke mana kan, yang dia cerita tentang Israel ni bayar tentera-tentera upahan sebenarnya daripada negara-negara yang lain juga. Jadi itu kita katakan contoh maknanya yang kita boleh fahami tentang penyelewengan dalam penyucian jiwa ataupun tazkiyatun nafs. Maknanya daripada semuanya kita katakan, daripada cara untuk nak mendapatkan penyucian jiwa itu sudah lari daripada jalan yang sebenarnya Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka akhir sekali dia berkembang kepada perkara-perkara yang lebih dahsyat penyelewengannya, yang lebih dahsyat. Dan dia sebab orang kata kita kena tengok dia ada kaitan dengan penyelewengan dalam akidah, dia ada kaitan dalam penyelewengan dalam akhlak, dalam serba-serbi. Jadi itu contoh kita nak tekankan apa yang Syekh Abdul Razak sebutkan tentang golongan yang
mereka tidak melazimi jalan syariat, yang kita pertengahan dan kita tidak melampaui batas. La ifrat wala tafrid, kita tak berlebihan, kita tidak bermudah-mudahan. So punca, kalau kita teliti balik punca gerakan-gerakan yang New Age movement, Theosophical apa semua ni, mereka kerana mereka tak boleh nak harmonikan antara perkara yang strict dalam agama kita ini dan juga perkara yang ada keluasan. Ada perkara yang bersifat prinsip yang kita kena tegas, akidah dan sebagainya, dan ada perkara yang kita boleh ada flexibility dalam masalah fiqh dan sebagainya. So dia orang tak boleh nak combine perkara ni, akhir sekali berlaku kontradik dan akhir sekali menyebabkan ada yang bermudah-mudahan dan ada yang berlebih-lebihan, melampaui batas. So bermudah-mudahan dalam konteks New Age movement, kalau kita tengok, yalah, akhir sekali semua boleh lah. Kita nak dapat penyucian jiwa ni, nak dapatkan ketenteraman, ketenangan, tak ada masalah kalau kita guna yoga, tak ada masalah kalau kita guna teknik-teknik yang diajarkan dalam Hindu, ataupun dalam agama-agama lain, dalam falsafah yang lain, tak ada masalah. Jadi ini akhir sekali menyebabkan berlakunya penyelewengan. Maksudnya bila kita dah tak tegas, kita awal-awal lagi kita dah buka biar orang masuk, kita tak tegas, akhir sekali itu yang kita lihat. Wallahul musta'an. Dia banyak maknanya, kita boleh bahaskan lagi tentang isu tentang gerakan batiniah hadithah baru ni. Banyak maknanya kita boleh lihat bahaya-bahaya yang ada dalam masyarakat kita khususnya, dan dalam apa yang berkait dengan agama kita. Baik. Balik pada kita punya nota. Dengan buku. Jauh tu jauh sampai ke Baghdad, kemudian sampai ke Alamut, sampai ke baik. Jadi perbahasan kita masih lagi berlega pada maksud tazkiyatun nafs. Kalau tengok dalam nota kita tu, ana bawakan surah ayat dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, agar dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Ingatlah Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, itu syahidnya di situ, poinnya di situ. Allah Ta'ala sebutkan kalimah wa tuzakkihim. Wa tuzakkihim maknanya menyucikan, membersihkan. Kemudian dalam surah Taha ayat 75 hingga 76, Allah Ta'ala kata, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Dan sesiapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman serta dia telah melakukan amalan yang saleh, maka mereka itulah yang akan mendapat tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya, syurga-syurga yang kekal abadi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan orang yang membersihkan dirinya daripada perbuatan kufur dan maksiat. Tazakka. Baik. Ini kalau ayat ni dapat dekat golongan batiniah tadi, syurga itu dia tafsirkan dengan Alamut tu lah. Maknanya kastel yang dipenuhi dengan wanita-wanita, dengan arak, dengan apa. Saya tu anda teringat Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah pernah ceritakan, guru kami di Madinah dulu, dia cerita tentang ada satu peristiwa yang berlaku zaman tu kot. Sebab anda kalau cross check balik zaman ni lah. Dia kata ada seorang lelaki ni, dia ajak kawan dia kata, jom nak masuk syurga tak? Dia ajak kawan dia nak masuk syurga tak? Kawan dia kata, betul ke syurga? Dia kata, betul lah syurga. Syurga betul-betul lah, real. Dia kata, ya. Ada bidadari, ada arak, ada sungai dalam tu, susu, ada macam-macam. Dia kata syurga. Kemudian dia ajak kawan dia.
Kemudian kawan dia ni cerdik. Kawan dia kata, bukan kena masuk syurga kena mati dulu, kan? Kan? Tapi dia kata tak, ni syurga. Ni kata betul-betul real, dia kata dia nampak syurga. Kemudian dia kata, kawan dia yang cerdik tu cakap, baik, boleh tak aku masuk kat dalam tu, aku tak keluar lah. Sebab dia tengok kawan dia tu, kenapa keluar balik? Kalau dah masuk syurga, kenapa kau mari kat sini kat aku balik? Kalau dah masuk syurga lah. Kenapa nak kena keluar balik? Kan? Dia cerdik sikit, dia fikir. Boleh tak aku masuk, aku tak mau keluar lah. Kemudian yang si kawan dia yang kata masuk syurga tu, dia kata tak boleh. Tak boleh. Pasal Tok Guru, dia kata Tok Guru, Master, Master, Tok Guru kita kata dia ada tempoh dia. Maknanya kalau masuk dalam tu, kalau maknanya dia ada tempohnya, maknanya tak boleh limit, tak boleh melampaui limit dia. Jadi tak boleh nak kekal lah dalam tu, kena keluar jugalah. So kita tak boleh. Kemudian yang kawan ini, yang cerdik ni cakap, kalau macam tu, itu bukan syurga yang betul. Sebab syurga ni dia kekal abadi. So dia simple. Dia tak perlu bawa hujah-hujah dalil ke apa tak, dia guna logik je. Kan? Baik. Jadi anda teringat kisah tu, maknanya sebenarnya bila kita cross check balik, memang ni berlaku pada zaman yang anda sebut Assassin's Creed ni. So dia Alamut tu memang castle, satu istana atau kubu pertahanan yang ada istana dalam tu, di atas bukit, yang memang ada segala-galanya. Dia ada segala-galanya. Maknanya itu sebab kalau kita tengok balik, samalah macam secret society yang ada. So dia orang akan tawarkan kepada ahli-ahli dia tu syurga lah. Kan? Duit, kekayaan, kemewahan, wanita, semua ada. Jadi dekat situ kalau kita tengok batiniah ni, mereka selewengkan ayat Quran macam tu cara dia. Macam kita fahamlah syurga tu, kita faham syurga yang kekal abadi, maknanya kita kena mati dululah. Kan? Kita kena beramal soleh. Mana boleh masuk syurga tak mati dulu? Kan? Beramal soleh. Mati saja pun tak cukup, mesti kena ada amal soleh. Kan? Dan amal soleh pun sebenarnya tak cukup lagi, mesti kena ada rahmat Allah. Betul? Kena ada rahmat Allah, maknanya Allah rahmati kita. Banyak tu kan? Banyak tu sebelum nak masuk syurga. Tapi batiniah ni dia mudah. Sebenarnya macam mana dia tipu orang-orang ni masuk syurga, orang tu anggap masuk syurga. Itulah anda kata tadi, dia menggunakan dadah. Dia menggunakan apa dia dadah, dan dia dibagi dekat orang tu ubat, sihir dan sebagainya. Itu. Dan dikatakan oleh Syekh Husani, zaman tu maknanya ada orang yang cerdik tadi tu, dia masuk juga, ada seorang tu dia masuk juga. Kemudian dia tak mau keluar, dia tak ikut pantang larang lah sekali. Rupa-rupanya dia duduk dalam tong sampah saja. Benda-benda tu sihir. Kan? Benda tu maknanya dia orang boleh buat tipu. Wallahu musta'an. Baik. Dalam surah Taha tu, ayat 75-76 tu, syahidnya poinnya di sini Allah Taala kata wa dzalika jazaa'u man tazakka. Maknanya syurga itu adalah balasan untuk orang yang berusaha membersihkan diri mereka daripada perbuatan kufur dan maksiat. Baik, apa maksud tazkiyatun nafs? So kalau kita buka dalam takrifan-takrifan ni banyak. Tapi kita tengok takrifan yang datang daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah takrifan yang paling tepat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata dengan hawa nafsunya. Apa yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang maksud tazkiyatun nafs. Ni hadis ni, sahabat tanya apa maksud tazkiyatun nafs. Maknanya hadis ni sebagai kata putus lah sebenarnya. So tak perlulah kita guna istilah tasawuf sebenarnya. Tak perlu. Sebab jadi nanti lagi tasawuf lagi, kemudian datang yang geng-geng apa teosofi apa semua tu. So dia kata ni sufi apa benda kan. Dia putar-putar balik. So kita dah ada istilah yang syar'i. So Nabi SAW kata ayya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Seseorang itu mengetahui, yakni meyakini bahawa Allah azza wa jalla bersamanya di mana sahaja dia berada.
Apa maksud annallaha ma'ahu haitsu kana? Kat sini pun kita kena jelaskan, kerana dah ada penyelewengan. Golongan wahdatul wujud, golongan yang sufi tadi, sebab dia kata Allah ada dalam makhluk. So kita kena faham antara akidah asas yang dipegang oleh gerakan New Age dan juga Batiniyah Hadithah yang kita sebutkan tadi, tu sufi apa semua tu, mereka berhimpun pada akidah ta'lihul kaun, maknanya menuhankan alam. Maknanya kita sebut tadi kan, Allah tak ada sifat bagi dia orang. Dan Allah itu ada di mana-mana, kerana dia adalah alam itu sendiri. Nampak? Sebab itulah sekali mereka hanya fokus mereka pada macam mana nak dapat kuasa ni, macam mana nak dapat cakra ni, ini itu. Betul tak? Sebab Tuhan di mana-mana. So dia tak ada Tuhan yang bersifat sebenarnya bagi mereka. So itu sesat tu kat situ, kekufuran yang nyata. Baik, jadi itu pun kena jelas tu. Maknanya hadis tu kalau dapat kat orang-orang yang sesat, dia jadi sesat juga. Betul tak? Kan? Quran dengan hadis kalau dapat dekat orang yang tak betul, dia jadi tak betul juga. Satu lagi yang anda teringat dalam game ni, dia bawa mission untuk menentang, untuk buat pemberontakan, rebellion. So dalam tu ada watak yang bernama Ali. So dia ni adalah pemberontak yang memberontak pada khalifah. So dalam tu ada satu scene, mereka angkat pedang, kemudian mereka ucap la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hukma illa lillah. Kalau orang muda-muda ni dengar semangat. Tengok dalam game ni ada la ilaha illallah, Allahu akbar. Tak, jelas dibuat. Pegang pedang kemudian ucap la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum melainkan Allah. Siapa ingat dulu kita pernah buat tentang Khawarij? Lama dah, dekat bangunan lama dulu. La hukma illa lillah ni adalah kalimah golongan Khawarij yang mereka menentang Sayyidina Ali. Mereka memberontak kepada Sayyidina Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka kata dekat Ali, hakamta bihukmin nas, atau hakamta bima hakamta bihukmi ghairillah. Mereka tuduh Ali, Sayyidina Ali, tak berhukum dengan hukum Allah. Mereka kata la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan milik Allah. Sebab itu kata Ali apa? Ali kata apa? Sayyidina Ali kata apa? Kalimatun haq yuridu bihal batil. Kalimah tu benar, tapi yang dimaksudkan mereka adalah kebatilan. Dan ini sebenarnya kalau kita buka dalam tarikh At-Tabari, berlaku juga sebelumnya tu, zaman Sayyidina Uthman. Uthman dibunuh kerana apa? Pemberontakan. Dan golongan yang memberontak kepada Uthman ni sama juga. Mereka kata tidak ada hukum melainkan milik Allah. Nampak? Itu contoh. Maknanya mereka gunakan istilah itu. Kita faham, kena pentingnya kita kena tahu mustalahat yang disalahgunakan. Yang disalahgunakan dan digunakan dengan tujuan yang batil. Sebab tu bila ada orang tanya, kenapa, apa pentingnya kita tahu tentang gerakan Hasyashi ni? Sebenarnya dia ada signifikan dia pada kaitan dia dengan semua peristiwa yang berlaku dalam sejarah. Bukan kata Bani Abbasiyah saja, Bani Umayyah, Khulafa'ur Rashidin, daripada 4 khalifah pengganti Nabi SAW, Ar-Rashidin, Al-Mahdiyin, yang mendapat petunjuk, yang kita kena ikut sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir Rashidin Al-Mahdiyin. 4 khalifah ini, 3 dibunuh, assassinate. Betul tak? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ditikam ketika mengimamkan salat subuh di Madinah oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi menggunakan khanjar, dagger. Lepas tu dalam Assassin's Creed ni dia punya senjata main dia pedang dan apa lagi, kemudian ada dagger. So itu yang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi.
Maknanya ditikam Sayyidina Umar. Syahid Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mengimamkan salat subuh di Masjid Nabi. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga mati dibunuh. Nampak? Mati dibunuh oleh pemberontak. Ingat lagi waktu Syekh kami cerita dekat Madinah kan? Dia cerita macam mana Uthman kena bunuh tu. Detail. Memang menangis. Memang dahsyat. Ketika itu Uthman umur dia 80 tahun. Sebelum dia orang bunuh dia, geng-geng pemberontak ni buat apa? Sekat air. Tak bagi dia keluar daripada rumah dia. Tak bagi Uthman menjadi imam di Masjid Nabi. Mereka ambil, take over. Mereka pukul Uthman dengan kata Syekh kami disebutkan apa? Dengan tiang batu. Bukan kata pukul dengan rotan ke apa, tiang batu. Pukul Uthman. Itu Sayyidina Uthman. Kemudian selepas Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib juga mati dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, guru Al-Quran. Guru Al-Quran, Abdurrahman bin Muljam, guru Al-Quran yang dilantik oleh Umar di Mesir. Kemudian dia menjadi menyeleweng bila dia bersahabat dengan golongan Khawarij. Akhir sekali dia menjadi pembunuh Sayyidina Ali, yang Nabi SAW dah bagi tahu lah kat Ali. Atadri man ashqan nas minal awwalin wa minal akhirin. Siapakah orang yang manusia yang paling celaka sekali dalam kalangan orang yang terawal dan yang kemudian? Kemudian Ali kata, aku tak tahu. Yang terawal, yang paling celaka sekali, akhirun naqah, yang membunuh unta betina Nabi Saleh. Yang terakhir iaitulah qatiluka, pembunuhmu, Nabi kata. So tengok sejarah maknanya kita ni, kalau kita tak faham, akhir sekali anak-anak kita anggap assassin ini adalah hero, wira. Sedangkan dia adalah apa? Sejarah hitam dalam sejarah Islam itu sendiri. Kerana dia menunjukkan apa? Mereka memang nak jadikan apa yang, ialah kita tak tahu kan sejarah tu kan. Orang kita banyak tak tahu sejarah tu. Sirah Nabi pun masih lagi tak settle kan, maknanya tarikh Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita agak lambat. Kemudian akhir sekali orang-orang yang tidak beriman mereka ambil kesempatan. Jadi ini kita kata sangat bahaya. Baik, itu dalil daripada Al-Quran, yang maknanya kalau kita bawa ayat Quran saja pun orang boleh seleweng lagi. Bawa hadis pun orang boleh seleweng lagi. Sebab itu pentingnya kena ada pemahaman sahabat, pemahaman salaf, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, yang kita akan bahaskan nanti kepentingan. Dalam kuliah yang akan datang kita akan bahaskan tentang kepentingan pemahaman sahabat itu dalam memahami, untuk kita nak memahami dalam perkara yang berkait dengan tazkiyatun nafs. Kemudian dari sudut bahasa tadi, kaitan dia boleh rujuk dekat situ. Az-zakah ni maknanya an-nama wa ziyadah, kesuburan dan pertambahan dalam kebaikan. Juga ada makna an-nazafah wal imatah, kebersihan dan kesucian daripada kotoran. So tahqiqnya, maknanya secara tahqiqnya, secara kita kata yang ditahqiq, yang dikaji dan juga yang diteliti oleh ulama ahli sunnah, proses az-zakah, kesucian itu menghimpunkan antara menghilangkan keburukan dan pertambahan kebaikan. Dan ia terangkum dalam makna amalan soleh atau al-ihsan. Ini kita akan bincangkan nanti dalam buku kita ni, jangan risau, akan dibincangkan oleh Syekh. Kemudian dari sudut syariat dan ta'rif yang menyeluruh bagi tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa daripada kekufuran, bid'ah-bid'ah, maksiat-maksiat, dan memperindahkannya dengan merealisasikan iman sama ada dari sudut akidahnya, perkataan dan amalan. Ini disebutkan oleh pengarang kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus. Baik. Kemudian ada fawaid itu boleh baca lah. Cuma nama-nama ulama tu macam contoh Ibnu Battah Al-Uqbari kan. Uqbari ni Uqbara. Uqbara ni dia northern Baghdad. Dia utara Baghdad. So yang menariknya bila anda tengok map dia dalam game ni, dibuat Uqbara. So detail. So kat situ bila anda tengok ada sahabat yang tunjukkan map tu, Uqbara,
Anda kata Uqbarah ni tempat Ibn Battah Al-Uqbari. So kita kenal ulama ahli sunnah kan. So dia tu ada sisi positif dia lah. Dari sudut map tu dia memang detail. So dibahagikan pada teritori Baghdad tu, Harbiyah, kemudian Harbiyah, kemudian Abbasiyah, kemudian yang Round City of Baghdad tu, Al-Madinah Al-Mudawwarah tu, yang tu memang ada, memang betul dari sudut dia punya tu. So dia, nampak tak dia macam mana dia datangkan daripada sejarah tu, so dia penetrate masuk tu. Sebab tu anda nampak kita sebenarnya ahli sunnah kita lah yang kena kehadapan. Maknanya sejarah ni jangan kita biarkan musuh-musuh yang guna. Sedangkan sejarah tu milik kita. Tapi mereka dah selewengkan. Maknanya mereka masukkan perkara-perkara yang tak betul, yang tak sahih. Jadi itu antara perkara yang berkenaan dengan Al-Uqbari itu. Ibn Battah Al-Uqbari, antara dia bahaskan dalam kitab Al-Ibanah As-Sughra tentang tazkiyatun nafs ni. Maknanya dalam ilmu akidah, ahli sunnah dia tak asingkan tazkiyatun nafs ni daripada ilmu akidah. Ulama salaf dia tak asingkan perbahasan tazkiyatun nafs ni daripada ilmu akidah. Macam sekarang ni kita asingkan. So akidah kita belajar ilmu kalam. Betul tak? Teologi kan? Kalam. Kita tak belajar lah, tapi tempat lain. Kebanyakan tempat kita alhamdulillah kita tak belajar. Ustaz kita ajar kat sini ilmu kalam tak ke. Alhamdulillah. Tapi banyak tempat yang dia dah ajar ilmu kalam. Kemudian teori. Sebab itulah punca kenapa bila kita mengaji akidah, sifat 20 dan sebagainya, tak ada apa-apa kesan dari sudut penyucian juga, kerana dia dah diasingkan. Akhir sekali tengok kan, kita akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, tasawuf Al-Ghazali, apa ni? Kan dia sebab dia asing kan? Dia asing. Ahli sunnah tak? Ahli sunnah kita tazkiyatun nafs, akidah, syariah, ibadah, semuanya kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Simple. Itu. Kan? Itu kepentingan ilmu tazkiyatun nafs yang kita kongsikan. Baik. Jadi insya-Allah kita dah habis waktu. Kalau ada soalan. Okey, tak ada, kita tangguh majlis kita. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.